Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada di bulan Ramadan ini dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada hari ini tajuk perkongsian tazkirah saya iaitu Ibrah Ramadan, memacu diri beramal ibadah. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada bulan Ramadan ini? Saya mengajak kepada diri saya dan juga para sahabat sekalian untuk kita sama-sama muhasabah diri kita di bulan Ramadan ini agar terus istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat satu ayat yang menyebut tentang puasa, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini kita dapat faham tentang motif kita berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, iaitu menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa ni kita perlu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, kita muhasabah diri kita tentang ibadah-ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah semakin bertambah ataupun berkurang? Yang kedua, kita muhasabah diri kita, adakah ibadah sunat masih bertambah ataupun masih berkurang di bulan puasa ini? Dan yang ketiga, adakah di bulan Ramadan ini kita belum bertadarus Al-Quran? Dan yang keempat, kita bermuhasabah diri kita, adakah di bulan Ramadan ini kita telah mendirikan qiyamul lail? Dan yang kelima, di bulan Ramadan ini adakah kita masih belum bersedekah ataupun memperbanyakkan sedekah? Kerana pahala sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan satu hadis Nabi SAW tentang amalan Rasulullah SAW terhadap orang yang berpuasa, di mana puasa tersebut akan menjadi puasa yang sia-sia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahu Bukhari. Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, yakni dusta, serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dalam hadis ini menyebut tentang puasa itu akan menjadi sia-sia kerana kita masih mengamalkan perkataan keji dan juga perkataan dusta ataupun perkataan-perkataan negatif dalam diri kita di dalam bulan puasa ini. Jadi Allah tidak akan memandang puasa kita itu. Jadi maka puasa kita akan menjadi puasa yang sia-sia. Jadi saya menyuruh kepada diri saya dan juga sidang penonton sekalian, marilah sama-sama kita meninggalkan perkataan keji, perkataan-perkataan negatif di bulan puasa ini, agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya saya kongsikan seterusnya, marilah kita sama-sama melihat 5 perkara kerugian orang berpuasa. 5 perkara kerugian orang berpuasa. Yang pertama,
Kerugian yang pertama iaitu bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Dia bangun sahur tapi dia tidak mendirikan solat sunat seperti solat-solat seperti solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Dia hanya bangun sahur untuk makan sahaja. Itu adalah salah satu bentuk kerugian. Yang kedua, meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan tanpa bersedekah. Meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan tanpa bersedekah. Ini adalah salah satu bentuk kerugian. Kerana apa? Kerana bersedekah itu banyak pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, menunggu waktu berbuka puasa tanpa berdoa. Jadi ini adalah salah satu bentuk kerugian, amat rugi. Kerana apa? Kerana waktu sebelum berbuka itu ialah dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menghabiskan waktu pagi dan petang dengan berbaring dan tidur atas alasan letih puasa. Jadi amat rugilah kerana di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala tapi kita hanya tidur sahaja di siang hari. Dan yang kelima, langsung tidak membuka, membaca, mendengar Al-Quran. Ini adalah salah satu bentuk kerugian. Di bulan puasa ini langsung kita tak sentuh Al-Quran. Kenapa? Kerana di bulan Ramadan ini Allah memberi ganjaran yang begitu besar kepada orang yang sentiasa membaca Al-Quran, yang bertadarus Al-Quran dan melipat gandakan lagi pahala mereka. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadah kepada Allah sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.